Okey, berjumpa lagi dengan Cikgu Rozi hari ini. Okey, hari ini Cikgu Rozi nak cerita tentang satu topik yang sangat menarik dan sangat penting. Mungkin anak-anak murid semua dah pernah dengar tapi belum tahu lagi apa sebenar-benarnya tentang topik ni. So hari ni kita akan tengok. Okey, Cikgu Rozi nak cerita tentang akil baligh. Okey? Akil baligh. Pernah dengar kan? Cikgu Rozi yakin semua dah pernah dengar. Tapi mungkin bukan semua tahu apa itu akil baligh. So lepas ini, sama-sama kita tonton. Cikgu Rozi nak cerita tentang akil baligh bersama dengan salah seorang anak murid cikgu. Okay, kita nak tahu apa itu akil baligh, siapa yang akan mengalami akil baligh, bila, okay, macam mana dan apa saja soalan tentang akil baligh. Okay? Jom kita tonton. Cikgu, apakah maksud akil baligh? Akil baligh adalah satu proses yang akan berlaku pada setiap orang. Pada tahap ini, sistem pembiakan menjadi matang dan organ seks mula menghasilkan sel pembiakan hormon seks. Oh, semua orang akan melaluinya. Bila tu, cikgu? Umur baligh berbeza mengikut individu. Kebiasaannya pada umur 10 hingga 12 tahun bagi perempuan. Dan lewat sedikit pada lelaki, biasanya pada umur 14 hingga 17 tahun. Bagaimana kita tahu kita sudah baligh atau belum, cikgu? Apabila seseorang sudah baligh, maka perubahan akan berlaku. Ada perubahan fizikal, ada perubahan fisiologi, dan ada juga perubahan emosi. Saya kurang jelas. Boleh cikgu terangkan? Sudah tentu. Perubahan fizikal adalah perubahan yang paling ketara kerana kita boleh nampak perubahan itu dengan jelas. Seperti ketinggian bertambah. Jerawat mula tumbuh. Tumbuh bulu pada ketiak dan alat sulit. Lelaki akan mula tumbuh misai. Suara lelaki menjadi garau. Bahu lelaki menjadi lebih lebar dan badan lebih berotot. Perempuan akan mengalami pembesaran di bahagian paha, punggung dan pinggul. Perempuan juga mengalami pembesaran buah dada. Oh, banyak juga perubahan fizikal yang berlaku rupanya. Bagaimana dengan perubahan fisiologi, cikgu? Dari segi fisiologi, organ seks akan menjadi matang. Lelaki akan menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Perempuan akan menghasilkan ovum serta hormon estrogen dan progesteron. Perubahan paling nyata pada perempuan ialah keluarnya darah haid. Lelaki akan mengalami mimpi basah atau ihtilam semasa tidur. Perubahan emosi pula, bagaimana, cikgu? Okey, macam ni. Perubahan emosi pada tahap ini susah nak dijangka. Kadang-kadang, remaja akan mudah terasa. Ada masanya akan jadi terlalu gembira. Ada juga tiba-tiba rasa sedih. Ataupun mungkin mudah naik marah.
Ketika ini juga, remaja mudah tertarik kepada jantina berlawanan. Maksudnya, lelaki minat pada perempuan dan sebaliknya. Oh, faham. Banyak ilmu yang saya dapat tentang akil balik hari ini. Terima kasih banyak-banyak ya, cikgu. Sama-sama. Ingat ya, akil balik ni adalah proses normal. Jadi, jangan malu dan risau. Sekiranya ada sebarang masalah, boleh saja kalau bertanya pada ibu, ayah atau adik-beradik yang lebih dewasa. Nak tanya cikgu pun boleh. Baik, terima kasih cikgu. Sama-sama.